Seterusnya, di bawah Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tahap 5, saya ingin mencadangkan satu lagi penambahbaikan, iaitu kecelaruan sosial anak remaja. Seperti yang dapat kita lihat di slide ini, terdapat 6 punca kecelaruan sosial remaja. Yang pertama ialah isu rebel. Remaja adalah tonggak kepimpinan serta masa hadapan negara. Mereka merupakan generasi yang akan membentuk negara nanti. Walau bagaimanapun, banyak isu sosial yang melibatkan para remaja di negara sehingga ada yang melupakan adab dan menganggap perbuatan mereka sebagai perkara biasa. Seringkali kita lihat remaja pada masa kini tidak lekang memanggil bodoh dan melemparkan perkataan carut antara satu sama lain, seolah-olah penggunaan bahasa kesat walaupun dalam halayak terbuka bukan lagi hal yang luar biasa atau memalukan. Pada usia mentah, remaja berkenaan mungkin berilusi bahawa keberanian untuk celupa adalah lebih bergaya, menampakkan keyakinan diri dan simbol kemesraan sesama mereka. Manakala, amalan tutur kata sopan hanya bagi golongan nerd serta membosankan. Pada masa sama, tidak dinafikan, semakin ramai ibu bapa kini yang terlebih sporting melayan anak sekalipun membabitkan perkara yang sudah jelas salah. Mereka lebih mementingkan perasaan dan kehendak anak selain tidak mahu dilabel sebagai orang tua kolot kerana tidak seiring dengan aliran sosial generasi muda. Malangnya, mereka juga akan melenting dan tidak dapat menerima apabila ada orang luar cuba tolong mendidik atau ajarkan anak mereka. Malah sebaliknya, menyalahkan lagi tindakan yang diambil. Apabila anak terus dibiarkan bebas berperilaku biadab dalam keluarga dan pergaulan harian dengan rakan, perkara ini akan menyebabkan runtuhnya akhlak remaja pada masa kini. Aspek yang kedua berkenaan dengan kecelaruan sosial anak remaja ialah masalah lesbian, gay, bisexual dan transgender, iaitu LGBT. LGBT boleh dikaitkan dengan kecelaruan identiti gender. Takrifan kecelaruan identiti gender iaitu Gender Identity Disorder (GID) merujuk kepada ketidakselesaan berterusan individu berhubung jantina biologi dan kemahuan untuk menukar rupa bentuk fizikal diri bertentangan dengan fitrah asal kelahiran, lantas membawa kepada impak amalan hidup songsang. Kajian mendapati kecenderungan bergejala LGBT bermula sekitar 12 hingga 15 tahun. Populasi besar datangnya dari pelajar asrama di mana dikatakan usia belum matang yang tidak dapat membezakan jenis sentuhan ke atas diri sendiri. Keterlibatan remaja ke lembah LGBT akibat dari pengaruh rakan sebaya boleh bermula dari peringkat sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Ini menjelaskan dari segi psikologi rantaian, pengaruh rakan sejenis menyumbang kepada perkembangan peranan jantina seseorang individu. Dalam beberapa kes, mereka iaitu kanak-kanak dan remaja lelaki diliwat pelajar senior ketika berada di sekolah berasrama sekaligus mengakibatkan wujudnya faktor ketagihan kepada seks sejenis dan bertukar menjadi seorang gay. Teknologi media sosial digunakan sebagai alternatif utama golongan LGBT untuk menyebarluas agenda perjuangan serta diterima masyarakat dalam dan luar negara. Statistik menunjukkan kaum Melayu mengambil 19% jenayah berkaitan media sosial melibatkan isu LGBT, sementara 70% lagi terdiri daripada kaum Cina. Media sosial berfungsi besar mempengaruhi pemikiran remaja terutama melalui pelbagai aplikasi seperti Facebook, Twitter dan Instagram yang mendedahkan konten budaya seks songsang terutama dari negara barat. Faktor globalisasi dan media massa dikatakan penyumbang kepada kecelaruan identiti di mana kehadiran teknologi canggih bukan sahaja membuka peluang bagi pembedahan plastik seperti menukar alat kelamin, payudara dan rupa bentuk diri secara keseluruhan. Akses kepada informasi terkini menjadikan keinginan mengubah rias diri yang dulunya tidak dapat ditukar tetapi pada hari ini menjadi kenyataan dengan adanya sumber keuangan yang mencukupi. Aspek yang ketiga berkenaan dengan kecelaruan sosial anak remaja ialah vape, rokok dan juga dadah. Rokok elektronik terdiri daripada beberapa bahagian utama iaitu bateri, atomizer dan penyedut. Secara ringkas, bateri membekalkan tenaga elektrik kepada atomizer yang akan memanaskan cecair e-liquid untuk menghasilkan wap atau vapor.
E-liquid pula adalah campuran bahan kimia seperti stabilizing agent iaitu prolyl glycol, vegetable glycerin, perasa dan nikotin. Vape telah diperkenalkan sebagai alternatif yang kurang berbahaya berbanding rokok biasa atau merupakan salah satu cara untuk berhenti merokok. Bagaimanapun, bukti terkini menunjukkan bahawa penggunaan peranti ini mempunyai risiko dan bahayanya yang tersendiri. Kecederaan peparu berkaitan dengan penggunaan rokok elektronik atau produk vape ialah satu masalah kesihatan. Pada 2019, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit menerima lebih 2,500 laporan kemasukan ke hospital di Amerika untuk kecederaan peparu yang serius akibat penggunaan produk vape dan rokok elektronik. Vape ni telah dipromosi sebagai satu cara untuk perokok berhenti merokok. Bukti bahawa vape ni ialah salah satu cara berkesan untuk berhenti rokok sebenarnya agak terhad. Kajian menunjukkan bahawa ramai yang cuba cara ini akan menggilirkan vape dengan rokok atau bertukar sepenuhnya kepada vape dan hanya sedikit yang benar-benar berhenti merokok. Lebih baik jika kita promosikan kaedah berhenti merokok yang lain yang lebih berkesan dari segi kesihatan dan sebagainya agar tidak mendedahkan perokok dan orang berdekatan kepada toksin berbahaya. Sebaliknya, sejumlah kajian menunjukkan bahawa ramai yang tidak merokok, terutamanya remaja dan anak muda yang mula menggunakan vape, perlahan-lahan beralih kepada rokok. Kajian menunjukkan bahawa remaja yang bermula dengan vape akhirnya menjadi perokok tegar. Anak muda yang bermula dengan vape juga lebih mudah ketagih kepada bahan-bahan lain seperti dadah yang terlarang. Daripada isu vape yang bermula hanya sekadar suka-suka, remaja terjerumus ke dalam kancah dadah yang akan meruntuhkan masyarakat di Malaysia. Negara kita kehilangan sumber belia yang akan menjadi tonggak kepimpinan pada masa akan datang. Aspek yang ketiga berkenaan dengan kecelaruan sosial anak remaja ialah remaja hamil luar nikah. Menurut UNICEF 2008, mendapati remaja yang tergolong dalam hamil luar nikah terdiri daripada umur 13 tahun sehingga 19 tahun. Fenomena ini amat membimbangkan individu, keluarga, masyarakat dan negara dalam membina negara bangsa beretika dan rakyat yang mempunyai jati diri. Keciciran dalam arus pendidikan boleh menjerumuskan pelajar dalam pelbagai masalah sosial, antaranya ialah aktiviti salah laku seksual atau hamil luar nikah. Manakala pemantauan dan pelibatan ibu bapa dalam memotivasikan pelajar dalam pendidikan juga tidak diberi perhatian yang serius. Bahkan, keluarga juga merupakan punca remaja terlibat dalam salah laku seksual sehingga hamil luar nikah. Ahli keluarga merupakan elemen yang penting dalam menjaga kestabilan keluarga tersebut. Walau bagaimanapun, kestabilan keluarga ini perlu dikekalkan dalam tempoh masa yang panjang. Ini kerana faktor kesibukan dan kemodenan sedikit sebanyak menjejaskan hubungan sesama ahli dalam keluarga sehingga menjadikan keluarga itu tidak sejahtera. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor penting remaja terjerumus dalam kes hamil luar nikah. Pada usia awal remaja, mereka mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya dalam pembinaan kepribadian diri dan pencarian identiti diri. Malangnya, pertemuan dengan rakan sebaya yang bermasalah dan suka melakukan aktiviti negatif mengajak remaja melakukan perkara di luar batasan keagamaan dan norma masyarakat. Misalnya berkunjung ke disko, pusat hiburan, pengambilan dadah dan melakukan seks bebas. Permulaan dengan aktiviti bebas boleh menjerumuskan remaja kepada hamil luar nikah sehingga terpaksa membuang bayi mereka. Remaja juga takut akan diambil tindakan undang-undang terhadap mereka, menyebabkan fikiran buntu dan terus mengambil langkah menggugurkan atau membuang bayi yang dilahirkan. Media massa juga boleh mempengaruhi remaja dalam melakukan aktiviti salah laku seksual. Pengaruh media massa yang tiada sempadan, misalnya internet, membantu remaja memudahkan mereka melayari alam cyber yang tidak sepatutnya. Perasaan ingin tahu dalam golongan remaja menyebabkan mereka mudah terlibat
dalam aktiviti hamil luar nikah kerana tak tahu masalah yang perlu dihadapi pada masa hadapan. Mereka seronok melayan cinta, melayan teman lelaki mereka sehingga terlanjur melakukan seks. Punca peningkatan jumlah remaja hamil luar nikah dan pembuangan bayi disebabkan kecanggihan teknologi di mana bahan lucah dalam internet boleh dicapai dan mudah untuk disebarkan. Berdasarkan statistik dan pelbagai telah membuktikan punca remaja terjerumus dalam fenomena hamil luar nikah. Aspek yang kelima berkaitan dengan kecelaruan sosial anak remaja ialah viral follower. Pada masa ini, kita dikejutkan dengan milenium yang terlalu obses dengan trend terkini. Kenapa perkara seperti ini berlaku? Apa puncanya? Ini tidak dapat dinafikan bahawa teknologi berkembang dengan pesat pada masa kini. Ini boleh menjadi salah satu sebab mengapa milenium lebih suka sentiasa mengemaskini alat mereka hanya demi mengikuti trend dan kelihatan bergaya. Bagi mereka adalah penting untuk sentiasa mengikuti perkembangan teknologi baru. Sesetengah mungkin tidak berfikir dua kali untuk membeli kerana mereka hanya berfikir bahawa membeli alat atau telefon pintar baru ini lebih penting daripada menyimpan wang untuk pembelanjaan. Contohnya, setiap kali Apple melancarkan iPhone baru, sesetengah daripada mereka akan bersemangat untuk mencari dan menyimpan wang untuk membelinya. Oleh itu, fikirkan dan buat keputusan bijak. Adalah lebih baik untuk kita mencari cara untuk mengawal diri dan mengatasi ketagihan membeli telefon pintar atau alat baru. Anda tidak mahu kehabisan wang sebelum akhir bulan. Kebanyakan setiap pelajar mempunyai akaun media sosial. Contoh-contoh laman media sosial termasuklah laman web dan aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Telegram dan lain-lain lagi. Ia melalui pelbagai platform media sosial yang akan mereka dapatkan maklumat baru dan terus mengemaskini trend semasa dari seluruh dunia. Ia boleh dikatakan bahawa kita melakukan akses kepada saluran media sosial yang kerap. Dengan mendapatkan sekilas seketika di media sosial, kita boleh mendapatkan banyak maklumat dan melalui hanya di hujung jari. Untuk milenium muda, jika mereka mendapati apa-apa trend baru dan menarik yang relevan untuk masa kini, mereka dengan pastinya akan mengikuti dan menyesuaikan trend ke dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, trend terkini dan gaya dari selebriti kegemaran mereka, demam K-pop atau gelombang Korea, lagu-lagu video di TikTok, tarian-tarian di TikTok juga, menjadi YouTuber, bermain PUBG dan lain-lain lagi. Aspek yang keenam berkenaan dengan kecelaruan sosial anak remaja ialah semangat patriotisme. Semangat patriotisme memperlihat sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk terhadap kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Semangat patriotisme perlu dipupuk dan dihayati dalam segenap lapisan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Ini adalah kerana remaja merupakan golongan yang mendukung nasib bangsa, hala tuju sesebuah negara. Kita sebagai generasi era pasca modernisme dilimpahi dengan bermacam nikmat dan kesenangan. Kita mesti sedar segala yang kita nikmati sekarang ini adalah pengorbanan dan jerih perih yang ditempuhi oleh para pejuang dan rakyat demi mencapai kemerdekaan suatu ketika dahulu. Kebanyakan remaja kita tak mahu pun menggunakan produk keluaran Malaysia kerana bimbang dikata tidak mengikut trend. Apalah kau ni, orang sekarang guna barang luar negara lah. Sudah tiba masanya rakyat Malaysia membuang persepsi negatif terhadap produk tempatan yang sering dilabel tidak setanding dengan barang import. Menurut hasil tinjauan di laman Facebook, 67% orang awam tidak setuju dengan kenyataan bahawa lebih mahal harga suatu produk itu, maka lebih tinggi dan bermutu kualitinya. Kalau anda nak tahu, sebenarnya barangan kewangan tempatan ni sekarang ni dah setanding dah dengan produk luar dari segi kualitinya. Malahan setengah produk keluaran negara kita dijamin lebih baik lagi.
anda je yang rasakan barangan Malaysia ni kolot, kononnya tak berpatutan. Jomlah kita sokong dan beli. Barang baik tu barang kita. Sama-sama kita rancakkan kembali ekonomi negara. Lebih-lebih lagi ibu bapa perlulah menerapkan perkara ini dalam diri anak-anak. Sudah-sudahlah kita bergaya dengan barang import. Kita show off pula dengan barang Malaysia. Terapkan dalam minda anda bahawa produk tempatan yang dihasilkan oleh orang kita lebih baik dan berkualiti. Ini salah satu tanda sokongan anda untuk lebih menghargai produk keluaran negara sendiri. Lepas ni dah bolehlah kita mulakan langkah untuk kita beli barangan tempatan yang dengan harga yang jauh lebih murah. Jika bukan kita rakyat Malaysia yang mengutamakan dan memilih barangan buatan tempatan, siapa lagi kan? Jadi fikir-fikirkanlah.